Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat kesyukuran yang kita berikan kepada Allah itu bukanlah kesyukuran yang palsu, tetapi biarlah nikmat kesyukuran itu menunjukkan kita ataupun menunjukkan kita bahawa kita ini benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang sentiasa menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. InsyaAllah pada malam ini bagi sesi bedah buku daripada Penyucian Jiwa karangan kitab Imam Said Hawa. Pada malam ini kita akan masuk daripada bab khusyuk, syarat khusyuk di dalam solat. Jadi kalau kita lihat dalam panduan solat, dia ada rukun dan dia ada syarat. Jadi syarat untuk memasuki solat, untuk mendirikan solat, mestilah kena berwuduk, pakaian yang bersih dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, bila kita dah masuk dalam lingkungan solat, di situlah kita kena ikut rukun-rukun solat. Tetapi dalam rukun-rukun tersebut, ada lagi satu, kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, ilmu hati, iaitu ilmu khusyuk. Jadi telah pun saya ceritakan ataupun saya bentangkan minggu yang lalu perbezaan di antara khusyuk dan juga perbezaannya dengan khudu'. Khudu' selalunya kita tunduk, kita patuh, tetapi mengikut kepada pergerakan tubuh badan. Manakala kalau kita lihat daripada khusyuk, dia daripada lisan, percakapan, begitu juga dengan kita katakan yang kedua berkaitan dengan tubuh badan, yang ketiga dengan perbuatan. Jadi kalau khusyuk, perbuatan, percakapan dan juga tubuh badan, itulah menunjukkan bahawasanya kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Permulaan pada perkongsian pada hari ini, kalau kita nak tengok kepada syarat, syarat sah dalam solat itu adalah merupakan khusyuk. Banyak dalam Al-Quran telah pun menyatakan, di antaranya kalau kita lihat dalam surah Taha ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sekali lagi, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Taha, dan dirikanlah salat untuk mengingatkan aku. Jadi innani anallah, sesungguhnya aku Tuhan, sesungguhnya aku Allah. Dia apa yang Allah inginkan? Sesungguhnya Allah inginkan kita beribadah. Fa'budni, fa'budni wa aqimis salah, wa aqimis salah li dzikri. Maka bila kita nak tunjukkan bahawasanya kita ni hamba, melakukan ibadah, hendaklah kita dirikan solat. Dan minggu-minggu yang sebelumnya telah pun saya kongsikan juga, bila kita mendirikan solat itu dengan perasaan rendah hati, dengan perasaan bahawasanya kita ini lemah, di situlah akan timbulnya perasaan khusyuk. Sebab kalau nak dibandingkan solat dengan kita jelaskan tentang rukun Islam, nak diperjelaskan di antara puasa, di antara zakat, di antara haji,
banyak perbezaan nak dibandingkan dengan solat. Kita ambil skop pembayaran zakat. Pembayaran zakat tu diperlukan harta ikut kepada kadar kemampuan seseorang tersebut. Bila cukup haul, nisab dan sebagainya, baru dia boleh keluarkan zakat. Sama juga dengan bulan puasa. Bulan puasa, bila mana masuk bulan Ramadan, baru kita berpuasa. Manakala musim haji, dia masuk kepada mujahadah, cara beribadah secara mujahadah. Maksudnya harta nak kena cukup, kesihatan nak kena ada dan sebagainya. Namun bila mana kita melihat kepada solat, setiap individu tu mesti lakukan. Setiap individu mesti lakukan. Tak kira awak ini kaya ke, awak ini miskin ke, awak sakit ke, awak terlantar ke, awak apa ke, semuanya dah pun ada panduannya daripada para ulama kita, ulama fiqh kita, fuqaha kita. Maksudnya, kalau kita tak boleh solat dalam keadaan berdiri, ini syarat. Solat dalam keadaan berdiri, kita solat dalam keadaan duduk. Kalau kita tak boleh solat dalam keadaan duduk, kita solatlah dalam keadaan kita berbaring. Kalau tak boleh dalam berbaring, kita menggunakan pergerakan mata. Kalau pergerakan mata pun dah tak boleh, kita gunakanlah pergerakan hati. Kalau hati pun dah tak boleh, tunggu sahaja orang solatkan untuk kita lah. Macam tu. Jadi para pendengar yang saya hormati, bila mana kita lihat tentang panduan solat ini, dia hanya mengikut kepada zikir yang telah pun diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Sallu kama raaitumuni usalli. Sabda ataupun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Jadi kat situ ada panduannya. Apa yang kita nak kena baca dan sebagainya. Tapi dalam bentuk kita nak berzikir ini, perkara mudah. Lidah kan, lidah yang bertutur dan bercakap ni. Kita nak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak pernah khusyuk, tak pernah menjadi. Sebab tu di dalam kitab ini, kalau sesiapa yang mempunyai kitab, muka surat 35, dikatakan sini syarat khusyuk dan kehadiran hati dalam solat ni. Bila mana kita nak solat, dia jadi macam apa? Dia jadi macam satu tindakan yang berlaku di dalam diri kita. Kita terfikir pada sesuatu dan sebagainya. Jadi benda perkara ini pernah pun saya dah ceritakan. Sebab tu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin hazzuhu min salatihi at-ta'bu wan nasab. Maksudnya betapa banyak orang yang menegakkan solat hanya memperoleh letih dan payah. Maksudnya ta'ab wan nasab. Perkara itu berlaku. Ada. Kita melakukan solat, tapi kita cuma dapat penat je. Penat dan payah. Senang tak kalau kita nak solat ni? Kepayahan. Maksudnya kita kena bangun, korbankan sesuatu dan sebagainya. Tetapi bila kita berhadapan dengan Allah ini, kita tak nak apa yang kita laksanakan dalam bentuk fizikal dan sebagainya itu, zikir yang kita lakukan, tetapi tidak mendapat hasil kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia perlu khusyuk. Jadi para hadirin, seperti contoh pada hari ini, maaf kata dia tidak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang mati. Apa yang kita lihat pada hari ini, bila katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diangkat sifat khusyuk itu, dah pun berlaku. Kita hari ini lebih kepada apa kata orang tu, menyampaikan sesuatu untuk orang ikut kita. Kita menjadi bukan batu rongsen, ni berkata batu api. Kita buat sesuatu untuk mendapatkan populariti. Kita cakap sesuatu untuk mengamarahkan orang menjadi marah dan sebagainya. Jadi kita jangan macam tu. Bila mana kita melakukan solat dan sebagainya, kita kena menjadi satu fizikal tubuh yang menjadi cerminan kepada yang lain. Macam hari ini, kita dah alhamdulillah masjid dah dibuka dan sebagainya. Tetapi bila mana nak solat Jumaat, kenapa dikekang untuk 50 orang dan sebagainya? Kenapa kita tak dapat masuk? Kenapa dekat tempat luar government kata boleh apa kata orang tu dalam satu kereta api boleh ramai-ramai? Itu adalah destinasi. Kita tak lama pun dekat situ.
Berapa yakinkah kita bila mana kita dah berkelompok, kita jumpa teman kita yang dah lama tak jumpa, pasti akan ada yang nak salam, pasti ada yang nak bersapa dan sebagainya. Betul. Tetapi dalam keadaan ini kita kena patuh. Khuduk, ini baru maksudnya khuduk. Bukan khusyuk. Khusyuk hanya untuk Allah, ini katakan khuduk. Kita patuh. Patuh dengan apa yang telah pun diminta untuk kita menjadi lebih baik. Sebab tu bila hati kita ini keras, apa juga kebaikan yang disampaikan, tak kira lah apa juga kebaikan yang disampaikan, kadang-kadang susah nak masuk. Okay? Sampai kita boleh menentang para ulama kita dan sebagainya. Kalau kita tidak ikut kepada ulama kita yang arif tentang sekeliling kita, takkan kita nak ambil ulama yang jauh daripada kita, yang tinggal di London, yang tinggal di Mesir, yang tinggal di Madinah, Mekah dan sebagainya. Kita ambil pendekatan para asatizah kita yang ada di sini, yang tahu dengan culture dan budaya kita. Dan mereka lakukan itu bukan atas dasar hawa nafsu, tetapi dia sayangkan kita, sebab itu dia lakukan perkara tersebut. Dia tak nak nanti kalau sekiranya berlaku sebab kita dah berkumpul. Sebab tu bila kita berkumpul nanti ni nak solat Jumaat, diberikan masa pun dalam masa waktu yang singkat. Masyarakat kita, setengah masyarakat kita ni dia lain sikit. Bila imam baca pendek pun kena komplain, bila imam baca panjang pun kena komplain. Jadi penyelesaian ni macam mana? Jadi imam sendirilah solat dengan keluarga. Kita ikut cara kita. Tak boleh macam tu para pendengar sekalian. Jadi kita kena tengok, kadang-kala apa yang kita inginkan tidak diinginkan orang lain. Jadi kita sebagai imam, kita nak kena sentiasa adil. Maksud adil di sini, kita tahu siapa jemaah yang bersama dengan kita. Baik, kita sambung sikit lagi ya. Jadi bila mana perasaan itu tidak hadir, di antaranya kalau kita tengok daripada riwayat dalam kitab ini, diriwayatkan dari Bashar bin Al-Haris dalam apa yang diriwayatkan oleh Abu Talib Al-Makki dari Sufyan Al-Thawri, ia berkata, barang siapa tidak khusyuk maka solatnya rosak. Tak khusyuk tau, sampai pendekatan yang begitu sekali. Tapi kalau dia dah kerjakan rukun, dia dah ada syarat dan sebagainya, solat tetap sah. Tetapi kerana pendekatan itu tidak datang kepada khusyuk, dia kata solat itu tak syah, tak sah. Ada pula dalam riwayat lain dari Al-Hasan bahawa ia berkata, setiap solat tidak disertai kehadiran hati, maka ia lebih cepat kepada hukuman. Maka ia cepat kepada hukuman. Maksudnya dia nak cepat habis. Maksudnya dia nak cepat habis. Nak cepat apa lagi? Nak cepat dalam melakukan sesuatu. Tidak ada kata orang tumakninah di situ. Dan pada masa yang sama dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, barang siapa yang di dalam solat masih mengetahui orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya, maka tidak ada solat baginya. Nak tunjukkan kalau kita lah masih rasa ataupun melihat orang di sebelah kanan dan sebelah kiri kita, kita masih tidak khusyuk, tidak melihat ke bawah dan sebagainya, itu menunjukkan bahawasanya kita masih tidak khusyuk. Sebab tu saya masih teringat lagi waktu saya belajar di Mesir, saya pernah bertanya kepada teman teman daripada Nigeria lah, yang berkulit hitam ni. Saya kata, kenapa kamu semua ni dalam penghafalan ni kuat? Jadi mereka kata, kami hafal ni kita nak dapatkan khusyuk, kita kata nak dapatkan fokus. Jadi cara macam mana yang saya tanya tentang macam mana boleh hafal ni, boleh ajarkan dia punya tips tak? Dia kata boleh. Maksudnya bila nak hafal tu kita fokus. Bila kita fokus sampai dunia ni kita tak rasa apa-apa, kita dah fokus betul, itu menunjukkan bahawasanya kita dah hafal. Sehingga mereka kata apa? Kadang-kadang kami ni cuba sengaja letakkan sesuatu benda yang tidak enak untuk dibau. Bila mana kita hafal tu, kita hafal sampai bau tu dah hilang, itu bermaksud dia dah betul-betul hafal lah. Dia dah betul-betul fana dalam dunia pembelajaran dia. Jadi macam tu sekali. Jadi bila mana kata sahabat tadi, sahabat Rasulullah SAW Muaz bin Jabal, selagi mana kita dapat menyentuh ataupun merasai orang yang di sebelah kita dan sebagainya,
solat kita belum lagi dikatakan khusyuk, mendapatkan yang khusyuk. Jadi Rasulullah SAW pun ada bersabda, innal 'abda la yusalli as-salah la yuktabu lahu sudduha wala usyuruha. Sesungguhnya seorang hamba menunaikan solat tetapi tidak ditulis untuknya 1/6-nya dan tidak pula 1/10-nya. Jadi tak tahu berapa pahala yang dia nak dapat. Jadi mudah-mudahan dengan kita lakukan dengan penuh keyakinan kepada Allah, dengan penuh khusyuk tawaduk kepada Allah, mudah-mudahan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik para hadirin, sikit lagi sebelum kita akhiri ya. Baik, para ulama telah pun bersepakat bahawa seseorang hamba tidak akan mendapatkan nilai solatnya kecuali apa yang disedarinya. Ia menuturkan pendapat ini sebagai kesepakatan para ulama. Jadi pendapat seperti ini dari kalangan fuqaha. Okay. Jadi para fuqaha banyak untuk disebutkan di sini, dan pada masa yang sama sikap yang benar dalam masalah ini adalah kembali kepada dalil-dalil yang telah pun disyariatkan. Jadi bila mana kita lihat kat sini, kesimpulannya bahawa kehadiran hati adalah ruh solat. Kehadiran dalam solat, kesimpulannya kehadiran bila kita solat ni, ruhnya adalah bila mana kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita solat, kita sujud, kita rukuk, kita cuba hayati setiap barisan makna itu. Okay? Bila kita takbir, bila kita kata kita baca tahiyat, kita lihat makna ataupun ungkapan di sebalik tersebut, bahawasanya sesungguhnya kita ini insan yang lemah di sisi Allah dan inginkan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi para hadirin yang saya hormati dan saya kasihi, insya-Allah di masa yang akan datang kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan perkongsian ini mendatangkan faedah kepada kita, nampak ringkas pada hari ini. Mudah-mudahan ia terkesan kepada diri kita. Ingat, bila mana kita ini mendirikan solat, apa kebaikan yang kita dapat menerusi solat, dan mudah-mudahan kebaikan itu menjadi manfaat kepada yang lain, bukan kita mengapi-apikan keburukan untuk menghancurkan umat manusia yang ada di dunia ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.